إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقدار العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu Fardhu Ain, menyambung daripada bacaan kitab Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur, syarah kepada kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Dawud Al-Fattani. Kita berhenti pada muka surat 48 paling atas sekali, Jawi, Rumi 61. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Dan yang keempatnya, mana? Batal wuduk. Batal wuduk ah? Batal wuduk kan? Okey. Batal wuduk, hilang akal. Dan akal itu satu sifat yang dapat dibezakan dengan dia antara kebaikan dan kejahatan. Tu fungsi akal. Maka hilang akal itu ada kalanya dengan gila, iaitu penyakit yang menghilangkan pengetahuan, tetapi tiada hilang harakah. Harakah ni apa? Harakah. Selalu sebut kot. Dulu asal khabar, sekarang tak laku dah. Harakah tu apa? Gerakan. Harakah tu gerakan. Jadi surat khabar harakah, gerakan lah tu. Gerakan. Kenalah gerakan. Harakah ni gerakan. Okey. Maka hilang akal itu adakahnya iaitu penyakit yang menghilangkan pengetahuan tetapi tiada hilang harakah, tak hilang gerakan tubuh, ada lagi gerakan tubuh dan kekuatan segala anggota. Maknanya hilang akal batal wuduk. Hilang akal tu maksudnya hilang akal, tak ada akal. Akal tu maksudnya satu sifat yang dapat, ada akal dapat beza baik dengan buruk. Okey. Jadi hilang akal macam-macam boleh jadi. Antaranya dia kata jadi sebab gila. Gila ni pula apa? Dia tafsir lagi kat situ, iaitu penyakit yang menghilangkan pengetahuan. Penyakit yang menghilangkan pengetahuan. Tak tahu apa benda. Tetapi tiada hilang harakah tubuh. Gerakan tubuh ada macam biasa. Kalau kita otak yang belakang ni lah. Otak belakang ni ada yang dia denyutan ni semua dia yang kontrol. Yang belakang ni tak silap duduk ni kat sini. Tu semua ada. Semua ada. Yang tak ada akal aja. Yang tak ada pengetahuannya. Tak ada, bodoh, jadi tak gerti. Itulah maksud menghilangkan pengetahuan. Itu maksudnya gila. Itu maksud gila. Okay? Jadi dengan sebab hilang akal, maka batallah wuduknya. Hilang akal batal wuduk. Apa lagi hilang akal batal wuduk. Yang ini juga kita akan tak masuk lagi, tak begitu masuk. Jika dia gila, adakah orang gila hilang akal dengan maksud gila ni? Adakah dia gila on off? Ada. Kadang-kadang dia gila, kadang tak gila. Kadang-kadang satu hari tu gila apa tak gila? Gila tak gila. Sioman lah tak gila tu. Ada. Yang mana ketika dia gila, tak wajib lah bagi dia sembahyang. Ketika dia tak gila, wajib. Ada macam tu. Ada wajib. Sehingga kan kalau kita tengok dari segi perbahasan mani', iaitu penghalang dalam macam-macam masalah lah, mani'. Antara masalahnya haid lah. Ada haid, ada mani'. Sama juga dalam masalah gila ni. Ketika gila ni, Allah rajin lah pakat-pakat mesej tanya macam ni. Gerak nak tutup Masa ni baru nak soal. Okey. Jadi bila macam tu, ada mani' lah dengan maksud. Kenapa tak suruh dia sembahyang? Kenapa dia tu tak sembahyang? Dia tu gila. Kalau gila pun sembahyang lah. Tak boleh ada mani'. Istilahnya sama juga. Ada mani'. Hilang mani' tu, wajib sembahyang. Jika dia gila, katalah satu hari dia gila, esok tu dia sedar
pada waktu asar, maghrib pukul 7, ambil pukul 7 lah senang kira. Dia sedar 6.59 minit 57 saat. Maknanya lagi 3 saat nak masuk maghrib. Dia hilang gila dia. Aku gila tadi. Baru dia macam tu je. Kelip. 3 saat. Lebih kurang lah. 2 saat, 3 saat. Azan. Tengok jam. Baru masuk maghrib. Dia fikir balik kali terakhir yang dia ingat. Dekat sehari lebih aku gila ni. Yang dia ketika gila tu tak wajib sembahyang dah. Wuduk dia pun batal kata tu. Cuma oleh kerana dia sedar waktu asar, dia wajib qada waktu zuhur. Macam mana perbahasan orang haid juga. Sama. Janji dia dapat kadar takbiratul ihram pada waktu yang kedua, iaitu waktu asar dan asar ataupun isyak, dapat je kadar takbiratul ihram 2 saat paling lama. 1 saat setengah. Kadar, bukan takbiratul ihram, kadar. Jadi Allahu akbar. 1 saat je, 1 saat setengah. Dia dapat kadar tu, dia wajib qada waktu tu. Jadi katalah lagi 2 saat, 3 saat nak habis waktu maghrib, baru dia sedar daripada gila. Dia wajib qada asar tu. Walaupun hanya cukup takbiratul ihram je, kadar tu yang dapat. Tapi dia nak kena basuh dulu, basuh-basuh apa yang patut, entah masa gila tu terkencing ke apa. Dia kena nak ambil wuduk dulu, nak kena pakai baju dulu. Itu cerita lain. Cerita dia dapat tak kadar tu. Ya, dia dapat kadar tu. Dia wajib qada asar. Maghrib memang wajib lah dah masuk. Siuman lah asar. Bila dia wajib qada asar, dia wajib qada zuhur sekali. Sama macam haid kan. Ujung-ujung haid, waktu subuh, nak masuk subuh, lagi 3 saat nak masuk subuh, celek-celek, cek-cek, tak ada. Lepas tu bunyi azan. Dia tengok, betul-betul. Kadang azan ni lambat sikit. Memang tepat lah. Azan tu dengan masuk tepat masuk waktu. Bila tepat masuk waktu, dia kena solat lah subuh tu. Sebab dah kering haid. Macam tu juga dia wajib qada isyak. Oleh kerana dia dapat kadar takbiratul ihram isyak, dia wajib qada maghrib juga. Samalah. Saja nak kias ke situ. Jadi ini pun sama. Jadi itu pertama, hilang akal boleh jadi sebab gila. Dan hilang akal juga boleh jadi sebab mabuk, iaitu cedera, tiada tertentu perkataannya dan berperasaan ringan badannya. Macam tu orang mabuk rupanya. Dia tak pernah mabuk lagi. Mabuk ni macam dia kata ringan, maksud ringan badan. Logik kot. Ringan badan dan tidak tertentu perkataannya. Cakap tak uhara dia bercakap. Itu maksudnya mabuk. Dia nak tafsirkan mabuk tu apa benda. Jadi kalau mabuk juga batal wuduk. Atau ada kala tu je, sikit je lah. Atau mabuk. Mabuk ni dia mungkin jadi sebab salah makan tu. Makan buah-buahan ke ataupun apa ulam-ulam ke, dia tak tahu tu mabuk, dia makan, dia mabuk. Tak kisah. Jadi dengan mabuk tu dia mabuk, dia tak sedar, hilang akal, batal wuduk. Ni cerita batal wuduk. Atau ada kala dengan tidur. Dalam setengah kitab dia asingkan tidur, menjadikan ada 5 perkara. Sekarang ada 4 perkara dan keempatnya hilang akal kan. Setengah kitab yang lain dia akan tulis 5. Ya, perkara yang membatalkan ni 5. Yang kelima adalah tidur. Kerana dibezakan tidur dengan hilang akal ataupun tidur gila, mabuk, dibezakan. Tak sama. Memang hukum pun tak sama. Tidur lain. Kalau hilang akal, kalau tidur, hilang akal juga kan. Tapi lain. Sebab tu kitab kita ni dia tak asingkan. Kitab lain semua asingkan. Maksudnya ada 5 yang membatalkan wuduk. Kerana apa? Kita tengok sini. Tidur ni macam mana pula? Atau ada kalanya dengan tidur iaitu hilang pengetahuan. Sama juga macam hilang akal. Okay? Dengan sebab kendur segala urat otak kepala. Kerana naik wap daripada maidah. Maidah ni perut ni. Yang ada makanan dalam tu lah. Perut apa panggil? Perut lah kot. Perut. Maidah tu perut. Maidah tu perut. Jadi naik wap daripada perut. Kerana apa naik? Disebut sebab kendur segala urat otak. Otak kepala. Maksudnya kalau nak tidur tu dia macam lega kan. Macam kan penat, berkerut apa. Kalau tidur masa dulu kita seronok. Kadang-kadang kita genung, gelak sendiri. Kadang kita seronok je. Terbayang-bayang orang dulu. Dengan cara dia bercakap, kita boleh bayang kehidupan dia tau. Kehidupan dia mesti simple. Mesti tak ada serabut kan. Tak ada bawa keluar handphone tengok, tak ada, relax aja. Kita terbayang dengan ayat dia ni, kita boleh tahu dah kehidupan dia macam mana. Relaxnya, tak macam sekarang serabut, tak ada bunyi bising, bunyi motor, bunyi apa tak ada.
relax, mungkin dalam hutan ke hidup kita duduk. Baik, cuba tengok dia sebut. Hilang pengetahuan. Okey, ayat tu sangat apa dia panggil? Suci. Ayat tu sangat suci, sangat murni. Tak ada kona-kona. Hilang pengetahuan dengan sebab kendur segala urat otak. Kerana naik uap daripada maidah. Jadi tidur ataupun hilang akal, kenapa hilang akal ataupun tidur ni membatalkan wuduk? Kerana sangkaan keluar angin tu ada ketika hilang akal tu, kemungkinan angin tu keluar. Tu satu. Yang kedua, ada Nabi bersabda, al-ainu wika ussah faman nama falyatawadda. Mata pengikat dubur. Siapa tidur, wuduk. Maka mata pengikat dubur. Selagi mata tu ada, dengan maksud penglihatan tu ada, maksud tak tidur, dubur akan terikat. Jika mata hilang je dengan maksud tak tidurlah, dia akan longgar. Jadi kita tak tahu apa jadi waktu tu. Jadi oleh kerana tu juga batal wuduk kalau tidur. Dan hilang akal. Macam itulah. Dan tidur yang membinasakan wuduk itu ada kait lagi, ini mazhab Syafi'i. Ada kait lagi. Tidur pula terbahagi. Kalau hilang akal tak ada cerita dah. Hilang akal, duduk ke tak duduk, terbenerap ke apa ke, batal. Hilang akal. Dengan maksud tadi, hilang akal dengan maksud gila atau mabuk. Tak ada kait dah. Gila, mabuk, dia duduk. Macam ni je. Gila. Celek-celek mata, alamak, aku dah gila kejap tadi. Tetap batal wuduk juga. Gila. Tapi kalau tidur atau mabuk, dia duduk-duduk macam ni, dia mabuk. Mabuk, sejam, dia sedar balik. Oh, aku dah tak mabuk dah. Tetap juga batal wuduk. Kalau tidur, dia ada kait. Iaitu tidur yang membinasakan wuduk tu, tidur yang tiada tetap kedudukannya pada bumi. Bahasa lain, tidak tetap papan punggung, boleh jugalah. Tidak tetap papan punggung. Tu maksud tidak tetap kedudukannya pada bumi. Maksudnya kalau duduk kan dia tetap kat bumi. Ini tak tetap. Tidur yang tak tetap batal. Tidur yang tetap tak batal. Dia yakni lagi, tafsir lagi, takut tak salah faham. Yakni tidur yang tiada rapat. Orang yang tidur itu akan punggungnya ke tempat duduk tidur atasnya itu. Tempat duduklah. Macam itulah, duduklah. Senang. Pendek kita, duduk, rapat. Jadi kita dapat faham, semua jenis tidur membatalkan wuduk kecuali tidur kecuali tidur dalam keadaan duduk. Itu biasa kebanyakan kitab. Biasa dengar kan? Biasa. Cuma pernah dengar tak? Syarat duduk pula. Syarat duduk. Dia ada syarat duduk. Kalau tak cukup syarat duduk, duduk pun batal. Syarat yang pertama. Maksudnya kalau nak buat ayat macam ni lah. Semua jenis tidur membatalkan wuduk. Kecuali tidur yang duduk. Okay? Yang mana tidur duduk tu memenuhi syarat ini. Baru tak batal. 4 syarat. Yang pertama, rapat papan punggung. Yang tu jugalah syarat yang sama. Iaitu rapat papan punggung dekat lantai. Okay. Mesti duduk. Rapat tu mesti duduk, nama duduk. Okey. Sekarang kita solat, ada kedudukan solat duduk. Ada berapa duduk? 2 jenis duduk je kan? Maksudnya dua duduk, satu duduk yang rukun. Ada 2 je lah duduk rukun. Jenis duduk macam-macam. Iftirash, tawarruk, tarabu', iqa', apa lagi? Jenis duduk sekali lagi. Lupa. Iftirash, tawarruk, iqa', tarabu', istirahah. Cukup 5. Semua jenis duduk. Yang kita bukan nak cerita jenis duduk. Kita nak cerita duduk tu dia ada 2 jenis. Yang macam mana? Tak, duduk rukun dalam sembahyang tu ada 2. Yang pertama duduk tahiyat, duduk di antara 2 sujud tu rukun tak? Rukun. Duduk tahiyat awal rukun tak? Tak, sunat banget. Duduk tahiyat akhir rukun. 2 tu jenis duduk tu. 2 jenis duduk tu, apa sahaja jenis duduk sah. Afdal tahiyat akhir tawarruk, silang kaki belakang naik, kaki bawah, kaki kiri keluar ikut celah. Duduk di antara 2 sujud, iftirash macam duduk tahiyat awal tu, itu dia punya afdal. Tapi semua jenis duduk boleh duduk. Janji namanya duduk sah sembahyang. Kita nak cerita pasal duduk ni. Jadi apa jenis duduk ada? Duduk atas kursi. Dia sujud macam biasa. Nak duduk, dia duduk atas kursi. Sah. Janji duduk. Jadi nak kena faham maksud duduk. Macam mana dia duduk pun sah.
dari segi sah. Jadi kita nak tahu duduk ni apa? Duduk ni adalah punggung mesti ada kat bawah, mesti ada kat lantai. Tu maksud duduk. Selain jika duduk tu bukan atas lantai sekalipun, dia duduk atas satu alat, yang alat tu duduk atas lantai, nama duduk juga. Macam kursi, kita tak duduk atas lantai, tapi kita duduk di atas satu kerusi, yang mana kerusi tu ada tiang duduk atas lantai, namanya duduk atas lantai juga. Ataupun mungkin kita duduk, kaki kita naik atas dua macam ni. Kita duduk atas tumit kita. Kita tak duduk atas lantai, tapi kaki kita duduk atas lantai. Kita nama duduk atas lantai, tu nama duduk. Kadang-kadang duduk pun kena tahu, istilah syarak tu maksud duduk. Okey. Duduk atas lantai dengan maksud duduk adalah apa saja keadaan yang duduk di atas lantai dengan maksud duduk atas lantai, atau maksud duduk atas bukan lantai, tapi bukan lantai tu dia bersambung dengan lantai. Maknanya duduk atas lantai. Jadi boleh duduk atas kursi. Jika tak sakit pun. Sujud, masa nak bangun tu duduk atas sujud, terus bangun. Syum, duduk atas kursi. Kenapa dia buat macam tu? Bukan nak suruh buat, nak beritahu sah. Sah. Duduk apa saja. Duduk macam ni, panji alam. Yang tu macam ni, duduk bersila, janji punggung kat bawah. Semua sah. Itu nama duduk. Jadi, yang nombor satu ni, rapat papan punggung. Dia duduk tu rapat papan punggung. Maksudnya dia mesti duduk. Jadi bila mesti duduk, punggung dia mesti atas lantai. Lantai tadilah macam tadi. Okey. Jadi kalau dah dalam masalah ni, bukannya janji duduk je tak batal, bukan. Dalam masalah ni, duduk mesti lantai. Jika dia duduk atas kaki, dalam masalah semayang tadi sah? Tak sah. Dia duduk atas kaki macam ni kan? Dia duduk macam ni. Dia panggil duduk tu iq'a' nama duduk tu. Macam ni, dia duduk atas ni. Biasa kalau kita tengok orang Pakistan, Bangladesh dia buat. Ketika duduk di antara dua sujud tak silap, dia buat macam tu. Dia tinggi kan, duduk atas ni. Yang ini tak ada kena mengena. Ini bukan duduk. Duduk semayang betul. Tapi dalam masalah tidur ni, batal wuduk ni, itu bukan duduk. Duduk mesti atas lantai. Okey, duduk atas lantai. Itu syarat pertama, duduk atas lantai. Kalaulah bukan duduk atas lantai, tapi rapat papan punggung. Macam mana? Dia bukan duduk atas lantai, tapi rapat papan punggung. Dia menyandar kat dinding. Punggung ni, macam mana tekanan ketika dia duduk punggung tu, macam tu juga dia tekan kat dinding. Faham? Macam ni. Tapi punggung dia tekan. Kalau kita ukur tekanan itu, sama je macam tekanan duduk. Sepatutnya, logiknya, tak batal jugalah kan? Logiknya, batal. Sebab tu bukan duduk. Sebab itu dinding. Dia nak atas lantai. dia straight sikit. Jadi kalau dia kata menyandar macam tu, duduk kat situ, rapat papan punggung sungguh, siap ambil lagi, cut lagi kuat-kuat, tolak lagi kuat-kuat, tidur. Batal duduk. Sebab apa? Dia tak duduk. Jadi poin dia kat sini, duduk dan rapat papan punggung. Bukan rapat papan punggung semata-mata. Bukan. Duduk dan rapat papan punggung. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, badan dia sederhana. Maksudnya badan dia tidak terlalu kurus. Itu maksud sederhana. Badan dia tidak terlalu kurus. Dengan maksud, punggung dia ada daging. Kalau jenis Afrika sana, duduk macam mana pun, tidur batal wuduk. Orang Afrika, bukan nak cakap orang Afrika. Orang mereka tu maksud orang yang tak cukup makan tu lah, tu maksud dia. Jadi bila dia tak ada isi dekat punggung, dia duduk macam mana pun boleh keluar angin. Kenapa kata duduk tak batal wuduk, tidur dalam keadaan duduk tak batal wuduk? Sebab angin tu tak boleh nak keluar. Sebab tu tak batal. Tak percaya, ketika nak buang angin nanti, pergi jauh-jauh, cuba duduk, cuba teran. Tak keluar. Dia kena menyengging, orang panggil. Macam ni, boom, baru keluar. Maknanya, dengan duduk tu tak keluar. Jadi kita nak tahu kita ni tidur ketika duduk membatal ataupun tidak, boleh juga kita sangka, iaitu kita ada isi, jadi tak batal, boleh juga. Paling cantik, buat. Bila tak keluar, confirm aku tak batal. Sebab ada orang, walaupun tidur, tetap papan punggung sekalipun, batal. Sebab tak ada isi. Dia ada celah-celah tu ada. Jadi duduk tu tetap papan punggung. Sama ada duduk iftirash ke, duduk tawarruk tak boleh. Tawarruk macam tahiyat akhir, dia sengit, tak boleh. Dia iftirash boleh. Bersila boleh. Bersila rapat papan punggung. Macam mana pun nak tahu batal tak batal, paling cantik test. Setiap orang berbeza. Itu syarat kedua, iaitu dia tidak terlalu kurus, dengan maksud dua punggung dia bertaup rapat bila dia duduk. Okey. Kalau dia terlalu kurus, tak boleh, batal juga. Yang ketiga, dia terjaga daripada tidur. Macam mana dia tidur? Mana tak bergerak?
Dia tidur macam ni, dia sedar duduk belah sana menghadap sini. Agak-agak macam mana? Tak kira lah. Tidur tetap papan punggung. Tak ada. Tidur macam ni, bangun pun macam tu. Kadang-kadang dia tidur macam ni, dia tersedar ketika ke depan. Biasa masa nak sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat. Tempat yang paling lena untuk tidur khutbah Jumaat. Saya jadi khatib tahulah. Esok ada khatib lagi ni dekat Selangor ni. Jadi bila kita tengok dia tidur macam tu, mula-mula macam tu. Lama-lama dia tunduk sungguh. Kalau kita tengok kat belakang dia tak ada kepala. Mana kepala dia? Memang sungguh jatuh. Kalau tengok kat belakang tak ada kepala. Lama dah khutbah yang kedua, dia agak tu sikit, dia akan tu. Dia terkejut. Bila terkejut baru tersedar. Batal tak? Batal. Tapi ada orang ambil uduk lepas tu. Tak ada. Tak sah semayang. Sembahyang Jumaat pula tu. Dia kena sedar dia tidur macam tu. Dia sedar apa? Yang itu. Dia sedar dalam keadaan lain, batal. Yang keempat, yang ni hukum fiqh je lah. Tidak ada seorang Nabi yang mengkhabarkan bahawa dia kentut ketika tidur. Ini adalah pandangan Syekh Ramli. Syekh Ramli mengatakan, tak ada Nabi yang kata, engkau tadi kentut. Engkau tadi kentut. Jadi kalau ada Nabi kata, memang sekarang tak ada Nabi. Cuma hukum tetap hukum. Nabi ada Nabi kat situ, Nabi tu tak kata apa-apa. Maknanya tak batal. Kalau Nabi kata tadi kau terkentut, jadi batal wuduk walaupun tetap papan punggung. Jadi yang keempat, tidak ada seorang Nabi yang mengkhabarkan bahawa dia telah terkentut ketika tidur. Kenapa sampai macam tu? Kerana Nabi ni dia ada sifat amanah. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Siddiq lah kot lah. Siddiq lah. Ya, Siddiq. Siddiq, saya nak cari sifat Nabi mana nak kiaskan masuk ni. Siddiq. Siddiq maksudnya dia cakap benar, dia tak tipu. Jadi bila dia cakap kentut, batal. Jadi kalau sekarang tak ada lah. Tapi hukum tu ada. Kata Syekh Ramli, mesti Nabi iaitu maksum. Maksum, terpelihara daripada dosa dan dia tak mungkin menipu kerana dia ada keempat-empat sifat tadi. Tapi kata Ibn Hajar, tak semestinya Nabi. Orang baik, orang yang baik pun okey. Orang yang baik lah, orang yang adil, orang yang tak fasik, orang biasa-biasa. Yang orang baik, fasik ni apa? Fasik ni buat dosa besar atau mengekali dosa kecil. Tengok duduk pakai rantai lelaki kan, dia cakap tak percaya. Kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, memang tolak semua, Nabi je. Maknanya tak jadilah sekarang. Nombor 4 ni buang terus lah. Sebab ada Ibn Hajar ni yang jadi nombor 4 ni, iaitu orang biasa. Orang biasa, orang macam mana? Orang baik, orang tak fasik. Orang biasa. Dia kata tadi kau kentut, batal, baru batal. Itulah ada 4 lah. 4. Jadi jap. Jadi jadi 4 lah. Jadi jangan kalau kita biasa baca kitab, dia akan sebut macam tu ya, tetap papan punggung, tetap papan punggung, tetap papan punggung. Sebenarnya bukan tetap papan punggung je, tetap papan punggung tu pun ada syarat. Yang pertama, rapat papan punggung, mesti dia duduk, tu maksud. Yang kedua, tubuh dia tak kurus sangat, ada isi dekat punggung dia. Yang ketiga, dia jaga tidur macam mana dia jaga macam mana dia tidur. Yang keempat, tak ada seorang nabi yang maksum yang mengkhabarkan. Ini pun kena mengaji lain jugalah bab nabi ni sebagai peringatan lah nanti bila-bila mengaji lah. Sifat-sifat nabi yang tercantiknya adalah kita ambil lah pendapat-pendapat ulama-ulama yang mengetatkan fahaman kita tentang Nabi dan Rasul ni, kalau boleh lah. Ni selangan lah, iklan. Sebab sebenarnya memang betul lah Nabi tu kita boleh kata
mengikut pendapat-pendapat yang sebelum ni kita faham, mungkin ada yang kata Nabi Adam tu makan buah khuldi tu salah kan, buat salah. Wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu hampir. Nabi Adam pun pergi hampir makan buah khuldi juga. Bila makan buat dosa tak? Kata maksum. Tentulah kita kena ada satu kaedah yang mengharmonikan cerita tu. Kata maksum terpelih daripada dosa. Tak mungkin Nabi buat dosa. Tu macam dosa tu. Sebab Allah kata jangan hampir pokok ni. Dia bukan hampir, dia makan. Bukan dia dengan isteri-isteri dia makan. Lepas tu ada pendapat yang mengharmonikan. Panjang sikit bab tu. Panjang sikit. Biasa kita dengar macam tu lah. Kita duk dengar agak menjatuhkan martabat Nabi lah juga, boleh kita katakan macam tu. Kita boleh kata jadi hati-hatilah sikit kat situ. Memang betul kalau kita tengok sekali imbas okey je. Mungkin juga rupa-rupa dosa Nabi Adam buat, tapi sebenarnya tak dosa. Rupa je. Tapi dah langgar macam tu je. Dah siap tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Aku menzalimi diri aku sendiri. Jadi elok juga kalau nak dengar sebenarnya rakaman kuliah. Berkaitan dengan perkara ni. Banyak agak 2 jam agak nak habis bab ni. Supaya kita tak meletakkan Nabi dan Rasul ni kat tempat yang tak selayaknya. Yang paling masyhur sekali cerita Nabi Adam tu lah. Kita duk kata Nabi Adam makan buah khuldi buat dosa kan? Dosa lah kan? Dan Allah larang, mestilah dosa. Dalam ayat-ayat Quran banyak lagi, surah Araf, surah apa, macam-macam ada. Yang kata fawaswas syaitan mewaswaskan Nabi Adam. Macam-macam lagi kita tengok. Tapi sebenarnya tak cantik. Cantik tak? Kita kata Nabi Adam buat dosa ataupun rupa dosa, tak cantik. Sebelum Nabi Adam dicipta, kan ada perbualan yang dirakamkan dalam Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Aku nak cipta khalifah kat muka bumi. Ke kat syurga? Kat muka bumi kan? Muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kenapa nak buat lagi? Makhluk yang menumpahkan darah, membunuh-bunuhan. Buat apa nak buat lagi? Aku tahu apa yang kau tak tahu, jawabnya. Akhir sekali, dibuatlah Nabi Adam. Letak kat bumi ke tak kat syurga? Tak kat syurga. Kalau tak syurga, macam mana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat khalifah kat muka bumi. Kat muka bumi ke kat syurga ni? Nak buat khalifah kat mana? Kat muka bumi. Dah buat. Dah ditiupkan roh apa semua. Dah siap bagi isteri lagi. Kenapa duduk dalam syurga? Pergilah turun kat bumi. Macam mana? Kan? Itulah antara tu kita kena faham lah. Ada banyak kali dah sebut banyak. Kalau sebut akan sebut perkara. Tapi hari ni agak panjang lah. Kita nak habiskan ni. Jadi kita, tak ada juga. Kata nak buat khalifah kat muka bumi. Tapi lepas buat letak dekat syurga. Macam mana nak ada khalifah kat muka bumi? Dalam syurga mana ada haid? Bila tak ada haid, mana boleh ada anak? Haid kan asalnya sepatutnya jadi anak, tak jadi anak sebab tak senyawa. Jadi macam tu dalam syurga ada ke beranak pinak? Mana ada? Mana boleh beranak dah dalam syurga? Habis tu Nabi Adam dan Siti Hawa duduk dalam syurga. Macam mana? Memang tak boleh lah. Kerana itulah kata ulama yang mengharmoni kan, malah banyaklah kalau kita tengok tapi kalau dengar geng kaum muda dia marah ni. Dia kata tak macam tu. Suka hatilah. Sedangkan yang ulama yang mengharmonikan cerita ni rupanya makan buah khuldi tu, kalau ingat satu kitab saya ingat, Paku Iman, kitab ni Tok Guru Ayah Cik Kok Diang, baru teringat terlintas. Kok Diang dia Tok Guru lah, tapi dia tak ada pondok. Tok Guru Ayah Cik dia karang kitab Sulam Sibian, dia karang kitab Paku Iman. Dia tulis kat dalam tu baru teringat. Baru teringat. Sebelum tak teringat. Dia tulis itu, maka Nabi Adam memakan buah khuldi atas suruhan Allah dapat pahala. Cari kitab Paku Iman. Tok Guru Ayah Cik Kok Diang. Makan buah khuldi tu dapat pahala. Kerana ia adalah suruhan Allah suruh makan. Habis tu Rabbana zalamna hasanatul abra sayyatul muqarrabin. Panjanglah bab tu. Jadi kat situlah. Jadi kata ada seorang nabi tu maksum, nabi maksum. Dia tak tak mengkhabarkan yang dah kentut. Kalau dia khabar dah kentut baru batal. Habis 4 perkara. Jadi oleh kerana tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wuduk. Tidur ketika duduk tidak membatalkan wuduk. Duduk pula dengan syarat 4 tadi. Maka adakah sembahyang
Adakah tidur membatalkan sembahyang? Lain pula. Tadi batal wuduk, ni batal sembahyang pula. Tidur tetap papan punggung dalam keadaan duduk cukup syarat, tidak membatalkan wuduk. Okey, selesai. Kerana tidur itu tidak membatalkan wuduk jika tak tetap papan punggung. Itu tidur, itu batal wuduk. Macam mana dengan batal sembahyang? Adakah tidur membatalkan sembahyang? Tidur membatalkan sembahyang? Adakah perkara yang membatalkan sembahyang? Tidur. Mana ada? Nak batal sembahyang kena batal wuduk. Batal wuduk baru batal sembahyang. Sekarang kalau dia tidur dalam keadaan duduk, tak batal lah. Boleh tidur dalam sembahyang? Tak batal lah. Betul lah, tak batal. Tak batal. Tapi iftirash, tawarruk tak boleh. Iftirash. Kerana tu dibahas, ada perbincangan berkaitan khilaf di antara Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar berkaitan dengan muafiq atau masbuk jika tertidur dalam tasyahud awal. Yang ini pun perlu belajar asing. Muafiq masbuk ni ramai orang salah faham. Muafiq masbuk ramai orang salah faham. Kalau tak sempat nak belajar pun dengar rakaman YouTube saya. Ada daurah pun ada. Baca kitab ni pun ada, kitab ni juga ada. Kitab-kitab lain pun ada. Ramai orang salah faham. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Muafiq sempat baca Fatihah. Salah faham tu kena betulkan. Jadi ketika dia tidur tahiyat awal tidur. Dia sedar-sedar, aku tertidur sembahyang. Dia pun bangun. Allahu akbar. Bismillah. Rakaat ketiga lah. Sebab dia tengok imam. Dia tidur ni cerita dia jadi makmum. Dia jadi makmum. Dia tertidur, lepas tu dia sedar-sedar tengok imam dah berdiri. Tak tahulah berapa lama. Oh, dia pun cepat-cepatlah berdiri. Allahu akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun Allahu akbar. Dia masbuk ke muafiq? Masbuk muafiq. Apa kena-mengena pula masbuk? Masbuk kan masuk lambat. Silap, mampu lah. Kena tobat mengaji lain. Tu lah senang cerita. Tak sempat nak masuk bab ni. Dia masbuk ke muafiq? Berlaku khilaf lah. Kalau katanya pendapat mutamadnya masbuk. Bila masbuk kena ikut peraturan masbuk. Peraturan masbuk apa? Rukuk tanpa habiskan Fatihah, mesti dapat tumakninah dengan imam, baru dapat rakaat. Ar-Rahmanir Rahim, rukuk Kalau dia habiskan, dia telah ikut peraturan muafiq. Biarlah kalau nak ikut, suka hatilah dia kata. Okey, suka hatilah. Imam bangun daripada rukuk kepada yang i'tidal, dia dah luput rakaat. Walaupun dia tengah baca Fatihah, dia luput rakaat dah. Kalaulah dia rukuk, dia batal. Sebab imam dah bangun. Kalau imam pergi sujud, turun untuk sujud, dia batal. Ketinggalan dua rukun. Satu rukun pendek, satu rukun panjang. Dalam keadaan uzur yang tidak dimaafkan. Habis tu nak buat apa? Nak buat apa-apa. Sepatutnya dia masbuk. Tapi dia khilaf. Dia ada lima yang tak khilaf, 3 yang khilaf. Tengok kitab Mu'yatul Musalli belakang sekali. Biasa orang tak sempat nak belajar bab tu. Sebab Tok Guru mati dulu. Bab belakang Mu'yatul Musalli, belakang dia panggil Bahjah Al-Mardiyah. Kitab tu, bukan kitab lah, risalah nipis je. Bahjatul Mardiyah. Jadi kalaulah kata dia tidur dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang, janji tetap papan punggung. Kerana tidur tidak membatalkan sembahyang, tidur membatalkan wuduk. Oleh kerana tetap papan punggung, tak membatalkan wuduk juga. Bila tak batal wuduk, tak batal sembahyang. Okey. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, rapat papan punggung pun batal. Ingat tak semalam kaedah? Pendapat dhaif, pendapat mutamad. Pakai yang mutamad. Tapi jika ada pendapat yang dhaif, sunat wuduk. Tentulah kalau dia tidur waktu maghrib, waktu kuliah maghrib tidur, kemudian jaga-jaga dah qomat kan. Ada sunat pergi ambil wuduk. Sunat tak wajib. Sunat ambil wuduk, kemudian wuduk. Kerana apa? Kerana pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i tetap membatal. Tetap membatal. Soalan. Lepas dia ambil wuduk dia ambil wuduk, dia panggil apa? Dia ambil wuduk kali kedua, dia ambil wuduk kerana sebut tadi sunat ambil wuduk kan? Air bekasan wuduk tu musta'mal ke mutlak? Saja nak kait ke situ. Dia tertidur ketika kuliah maghrib. Kemudian tapi tetap bangun punggung. Bila sedar dah qomat, dia kata tak apalah, boleh sembahyang, tapi aku nak buat sunat lah, iaitu ambil wuduk kerana nak meraihkan pendapat dhaif tadi. Okey je dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, air tu mutlak ke musta'mal? Mutlak. Jangan cakap musta'mal saja kait situ. Mutlak, kekal mutlak. Kerana dia panggil tajdid tu.
tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Dia tak boleh niat nawaitu raf'al hadasil asghar, tak sah. Dia niat macam tu. Kerana apa tak sah? Mana nak angkat hadas kecil? Kau mana ada hadas? Nawaitul wuduk ah. Tu dia punya niat. Okey. Macam mana ketika tidur? Ketika tidur sunat ada wuduk kan? Ketika tidur sunat ada wuduk. Soalannya tidur tu batal wuduk ke tak? Tidur tu batal wuduk tak? Dah tidur batal wuduk. Sebab mana dia tidur duduk? Tapi nak tidur sunat wuduk. So macam mana? Yang ni kelakar. Iaitu bila dia salah faham, dia kata kalau tidur sunat ada wuduk. Jadi nak beramal dengan sunat tu lah. Bila atas kat katil, bukan ada dia seorang, isteri pun ada juga. Dia suruh duduk asing-asing, selimut asing-asing, nanti sentuh batal. Sedangkan bila dia tidur pun batal wuduk juga. Jadi sekarang ni sebenarnya apa dia masukkan dengan tidur, sunat tidur dalam keadaan wuduk? Antara mimpi untuk tafsir mimpi, taksir mimpi, untuk cerita mimpi ular, tak mimpi ular, mimpi cabut gigi atas, gigi bawah, orang tu mati, orang ni mati ni, jumpa dengan Nabi sebagainya, semua mimpi. Antara syarat yang besar adalah wuduk. Nak tidur tu wuduk. Sebelum tu solat 2 rakaat sunat. Kalau tidak, tak payah sembang lah, mengarut je mimpi tu. Senang, mainan je semua. Antara syaratnya. Soalannya kalau dia tidur batal. Sekarang ni dia tidur tu keadaan berwuduk ke tidak? Kat sini faham macam ni. Kalau salah faham, dia akan suruh isteri duduk jauh-jauh lah. Padahal masa tua je, masa muda-muda tak ada makna. Masa dah ni sikit, awak duduk jauh-jauh. Saya nak amal sunnah, tidur ada wuduk, duduk jauh-jauh, jangan pegang. Okey. Masa muda-muda tak ada makna macam tu. Okey. Maksud sunat berwuduk, sunat ada wuduk ketika tidur adalah naik atas katil tu, untuk tidur tu ada wuduk. Dan wuduk tu wuduk tidur. Wuduk tidur tak batal dengan sebab sentuh isteri. Tak batal dengan sebab tidur. Tak batal dengan, semua tak batal. Batal dengan sebab berjimat, batal. Ataupun batal dengan sebab sebelum tidur dia kentut. Ataupun dia buat melakukan apa-apa, dia pegang kemaluan, pegang kubur dubur, kentut. Tu batal. Sentuh isteri tak batal. Sedar cerita ni? Tak sedar dah batal. Tak sedar je kan batal. Tak payah cerita. Macam cerita. Kencing batal. Batal wuduk, kencing kan? Kencing batal wuduk tak? Pegang kemaluan batal wuduk? Kan? Pegang kemaluan, kan orang buat teka-teki lawyer buruk tu. Pegang kemaluan batal wuduk. Okey. Habis tu kalau dia nak kencing dia pegang macam ni. Orang cakap tak batal lah sebab tepi. Sedangkan kencing tu dah batal wuduk dah. Sama lah macam tadi. Tidur tu dah batal wuduk dah. Tidur tu dah batal wuduk. Cuma nisbah sunat berwuduk ketika tidur tu tak batal. Tapi semayang tak boleh. Semayang tak boleh. Sebab dah pegang semua semayang tak boleh. Itu maksudnya. Jadi maksud berwuduk ketika tidur tu maksud masa dia naik atas katil tu, dia nak tidur tu ada wuduk, dan wuduk tu tak batal dengan sentuh isteri, tak batal. Yang batal hanyalah apabila dia kentut, termasuklah dia kencing kat situ, kencing atas tilam ke, batal lah. Ataupun berjimat batal. Tidur pun tak batal. Itu maksud. Kalau tidak, macam mana nak tidur dalam keadaan berwuduk? Kena tidur duduk lah. Salah faham tu. Jadi ni sedar lah ni. Sedar pun tak batal. Tak batal wuduk nisbah tidur. Nisbah ada wuduk tidur. Nisbah semayang tak boleh. Nisbah pegang Quran tak boleh. Apa lagi yang lain-lain lah. Okey. Ni ada sedikit mazhab. Dobek ni cantik. Terlupa dah dobek ni. Sebenarnya ada balik ni. Okey. Mazhab Hanafi tak batal wuduk ni tidur. Tak batal wuduk tidur dalam solat. Sama ada berdiri, rukuk, duduk, sujud, semua tak batal. Mazhab Hanafi. Pelik. Tapi di luar batal. Di luar semayang. Saja je nak bagi tahu. Pengetahuan am. Mazhab Hanafi tak batal wuduk tidur dalam solat. Berdiri ke, sujud ke tak batal. Mazhab Syafi'i duduk je yang tak batal. Satu. Apa? Mazhab Hanafi. Sebab tu dobek ni. Kalau tidak tak dobek lah. Mazhab Hanafi terbuka. Tak, ini hanya semayang saja. Tu yang pelik lagi. Kalau kita cari hujah dia jumpa.
Dia nama Ibnu Yusuf. Kita baca kitab dia, kita akan jumpa hujah dia. Iaitu kenapa jadi macam tu. Tapi tak sempat kita nak cari. Mazhab Syafi'i pun dah pening kepala dah kan. Cuma hukum dia ketika solat aja tak batal. Tidur ketika solat, terbuka sujud, tak tetap papan punggung, tetap tak batal. Janji dalam solat. Luar solat batal. Luar solat batal tidur. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i adalah tidur tetap papan punggung tak batal. Mazhab Syafi'i tidur tetap rapat papan punggung tak batal, sekejap ataupun lama, kan? Sekejap ke lama ke tetap tak batal, janji tetap papan punggung dengan 4 syarat tadi, kan? Settle. Mazhab Maliki dengan Hanbali pula pelik sikit. Tak batal tidur sekejap walaupun terlentang, menerap. Tapi batal kalau tidur lama. Jadi maksud mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, dia tak kait dengan cara tidur. Dia kait dengan sekejap lama. Mazhab Syafi'i, dia kait dengan cara duduk. Nak tidur tu macam mana? Duduk ke tak duduk, cara tak? Baring, batal. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali, dia tak tengok cara. Dia tengok sekejap ke lama. Lama batal, sekejap tak batal. Ikut uruf. Maka dia pun itulah. Dia kias lah. Kalau kita tengok siapa yang selalu pergi Mekah, dia akan tengok orang tidur kejap sebelum qomat tu siap berdengkur lagi. Lepas tu bangun terus sembahyang. Antaranya itulah mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Dan hujah-hujahnya agak menarik. Antara sunnah yang dilupakan, dia kata, tidur selepas solat sunat qabliyah subuh. Nabi tidur kan baring, tak tangan macam ni. Siap tunjuk lagi. Ambil tangan, buat macam ni, letak belah kanan macam ni, baring dekat lepas solat, lepas azan subuh, solat qabliyah subuh, tidur. Bila tidur baring, batal wuduk. Nabi tak tahu pun. Sahabat pakai ikut. Mazhab Syafi'i dia takdir ke situ, dia kona banyak lah, jauh lah konanya. Dia kata tidur tu tidur ayam. Apa? Mu'az. Nu'az, ya, betul. Maksudnya tidur ayam. Maksudnya apa? Macam kita tidur ayam ni macam mana? Ayam tidur macam mana ayam tidur? Ayam tidur ni macam tak tidur. Okey, macam ni. Senang aja. Biasa tidur waktu khutbah Jumaat kan? Ngaku ajalah, tak payah tanya. Okey. Ketika khutbah Jumaat, masa tidur tu ada keadaan kita dengar khatib tapi tak tahu apa benda. Nu'as kan? Nah, dia tahu taqullah, tu je tahu. Barakallah, tu segar. Standard. Yang dia dengar tu, dia dengar tapi tak tahu apa benda. Tok buti. Kan? Tok buti. Orang Kelantan panggil tok buti. Jadi, tapi dengar. Itu namanya tidur ayam. Itu tak batal. Tertonggam macam mana pun tak batal. Jadi, Nabi tidur macam tadi. Nak kata tidur, tak tidur ayam. Walaupun baring. Tak batal. Itu kat situ hujah mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali dengan Maliki dia tak kira. Tidur macam mana pun janji sekejap. Hujahnya Nabi tidur sekejap. Hujah pula kat situ, afdal solat subuh. Afdal awal waktu ke bila? Dia panggil isfar. Waktu isfar ni, kalau kita tengok pokok, nampak bayang-bayang sikit. Kalau kita tengok orang, ada orang datang. Tapi tak tahu siapa. Lebih kurang 6:30 lah sekarang. Kalau sekarang pukul 5:30 subuh, sekarang ni pukul 6:30 afdal solat waktu tu. Tu mazhab Hanafi. Nabi tidur lama juga tu. Sebab tidur sekejap. Ketika lepas subuh tu. Akhir sekali mazhab Syafi'i tetap awal waktu, tak kira. Macam mana pun awal waktu. Kat sini bahas banyak ni dalam masalah ni. Banyak bahas. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali tak batal tidur sekejap walaupun terlentang, menerap sebagainya, tapi batal kalau tidur lama. Jadi mazhab Maliki dan Hanbali dia kait dengan lama sekejap, mazhab Syafi'i kait dengan cara tidur tu macam mana. Maka keluar dengan katanya mabuk. Ingat tak? Sebelum ni keluar maksud apa? Banyak selalu nak sebut sebab takut salah faham. Salah baca Jahannam ni. Tak termasuk. Keluar maksud tak termasuk. Tak masuk. Yalah, keluar tak masuk lah. Kenapalah. Maka keluar dengan katanya mabuk. Tak termasuk mabuk tu. Kecuali mabuk tu, apa dia? Permulaan datang mabuk. Permulaan datang mabuk tak keluar. Tak keluar. Permulaan datang mabuk tak batal. Kerana dia keluar daripada yang mabuk tadi. Permulaan. Baru-baru nak mabuk tak mabuk. Dan keluar dengan katanya tidur itu, ni dia sebut tadi. Dan keluar dengan katanya tidur, tak termasuk tidur adalah bersangatan mengantuk dan alamatnya, ni yang sebut tadi. Alamatnya itu mendengar perkataan orang hadir dan jika
jika tiada difaham akan dia. Dia dengar orang, dengar tapi tak faham apa benda. Yang sebut tadi lah, bersangatan mengantuk, tu tak batal. Dan keluar dengan katanya, tak termasuk lagi kecuali dengan kata orang yang tiada tetap kedudukan pada bumi tu, tidur orang yang duduk rapat papan punggungnya ke tempat duduk, maka tiada binasa wuduknya. Keluar dengan katanya, orang yang tiada tetap kedudukan pada bumi itu, okey, tiada orang yang duduk yang rapat papan punggung, okey, kecuali lah juga tidur semua batal kecuali tidur duduk yang tetap papan punggung, tidak binasa wuduknya. Keluar tu maksud tak termasuk. Jadi kita tengok balik tak termasuk mabuk adalah permulaan mabuk, baru-baru nak mabuk, dah mabuk baru batal. Tak termasuk yang dikatakan tidur tetap papan punggung adalah bersangatan mengantuk tak termasuk. Okey, kemudian tak termasuk dikatakan tidur juga, tak termasuk dikatakan tidur yang tidur dalam keadaan tetap papan punggung. Okey, habis cerita. Okey. Semua keadaan ni riwayat daripada sahabat yang tertunduk hingga janggutnya menyentuh rapat ke dada. Tidur kerana Nabi ada hal jumpa pembesar datang. Jadi lambat sembahyang Isyak. Sahabat tidur macam ni sampai tu. Lepas tu mungkin pukul 10 kan, kalau sekarang ni pukul 10 tu Nabi kata jom sembahyang Isyak. Dah tidur lama dah sembahyang. Pakat-pakat bangun sembahyang. Nabi tak tegur pun. Tu antara hujah-hujah lah. Apa lagi kalau sawan, kancing gigi, gila babi, histeria, semua tu hilang akal tu. Batal wuduk tu. Walaupun rapat papan punggung sekali pun. Salah makan ubat, mabuk, apa lagi pitam, pengsan. Pitam pun batal juga. Pitam tu hilang akal. Maksudnya pitam tu namanya hilang akal. Gila lah, hilang akal. Sama setaraf dengan gila, pitam. Pengsan pun sama. Pitam pula ada yang kita istilahkan pitam yang gelap mata tu tak termasuk. Yang duduk lama-lama, darah rendah ke darah tinggi? Darah rendah. Yang bangun-bangun bengong kejap. Apa? Darah rendah. Kan dia bangun, dia lambat nak pergi tu, dia panggil pitam juga. Yang itu tak termasuk, itu tak batal. Yang batal pitam sungguh lah, pitam dem. Sedar balik batal. Antara lain yang tak ada dalam kitab kita, batal wuduk juga murtad. Tak sebut lah dalam ni. Batal wuduk juga murtad. Dan juga pada mazhab Hanbali dan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, makan daging dan susu unta batal wuduk. Makan daging dan susu unta batal wuduk. Pada mazhab Hanbali qaul qadim. Maknanya yang lama lah, mazhab Syafi'i yang lama. Dan mazhab Hanbali sampai sekarang, dia ambil wuduk, kemudian minum susu unta, batal, kena wuduk lain. Mazhab Hanbali. Atau makan daging. Kenapa? Kerana lupa tu, lepas tu kena baca awal-awal ni. Ada satu riwayat daripada Jabir bin Samurah. Dia tanya Nabi, kena ke kita wuduk bila kita makan daging kambing? Nabi jawab, kalau kamu nak wuduk, wuduklah. Kalau tak nak wuduk pun tak payah. Maksudnya tak batal lah. Kemudian dia tanya lagi, kalau kami makan daging unta, kena wuduk tak? Nabi kata, ya, berwuduklah memakan daging unta. Jumhur memang tak batal. Tak batal. Habis macam mana Nabi kata hadis tadi? Itu yang saya sebut tadi dekat Indrapura tadi. Dia kena proses dulu. Ini bahan mentah. Proseslah dulu kan. Nak jadi kari ayam tu kena proses dulu. Lepas kita dah jadi kari ayam, kita makan cukup-cukup. Ada manis, ada garam. Walaupun kita tak tahu, tak nampak garam tu timbul, garam tu ada, gula tu macam mana, kita tak nampak, santan, nyecap apa semua kita tak nampak, tapi kita rasa kita dah tahu, semua dah cukup. Macam tu lah juga. Jumhur mazhab memang tak batal. Memang tak batal makan daging unta, minum susu unta. Tapi mazhab Hanbali batal. Malah qaul qadim mazhab Syafi'i juga batal. Jadi kat mana hujahnya? Kata mereka, yang kata tak batal tadi hujahnya, malah jumhur tu, jumhur. Tiga mazhab lagi kata tak batal. Iaitu apa nama ni? Maksud wuduk dalam hadis tadi adalah membasuh tangan dan membasuh mulut untuk tujuan kebersihan. Okey. Bila Nabi minum susu, Nabi minta air untuk berkumur, Nabi kata sesungguhnya ia berlemak. Berlemak. Jadi kat situ ada masalah baris-baris sikit lah. Wuduk dengan waduk. Jadi saya rasa tak payah sampai ke situ lah. Jadi kerana ada yang membaca waduk, iaitu air. Bila air,
Maksudnya dah minum susu unta, dah makan daging unta, kena wuduk ke waduk? Kalau wuduk lah. Kalau waduk basuh pakai air. Jadi yang kata bukan wuduk tu, waduk itu air. Jadi maksud sahabat tanya, lepas makan daging kambing kena komor, kena basuh tak dengan air. Itu maksud wuduk tadi. Nabi kata tak perlu sebab kambing kurang lemak sikit. Tapi kalau unta kena kau komor lah sebab dia berlemak. Kat situ. Dengan wuduk dengan waduk. Itulah. Okey. Hujah pula yang ulama yang mengatakan tak batal wuduk ni, hujah dia macam ni. Katalah dia nak rak balik lah, nak ni balik. Katalah batal wuduk makan daging unta ataupun susu unta. Kalau makan daging babi batal wuduk tak? Kias lah, kias aulawiyat lah, kias apalah, kias macam-macam kias. Makan babi batal wuduk tak? Makan babi haram. Janganlah cerita haram. Batal wuduk ke tak? Jawab soalan. Biasa kata, makan babi, mana boleh? Orang tak tanya boleh tak boleh. Batal wuduk tak makan babi. Sentuh babi batal wuduk tak? Sentuh babi? Tak. Habis tu nak semayang. Orang tak tanya pasal semayang. Batal wuduk tak? Tak. Okey. Makan babi? Tak batal. Kalau makan babi tak batal, takkanlah makan unta batal. Boleh terima kan? Boleh terima juga. Kalau makan unta batal, makan babi sepatutnya 2 kali batal, kena mandi wajib. Seolah-olah macam tu lah. Sepatutnya min babil aula, lebih-lebih lagi makan daging babi batal. Sedangkan ijma' ulama makan daging babi tak batal wudu. Maknanya itu hujah lah, hujah. Dan apabila yakin seorang ia mengambil wuduk, dan bila yakin seorang ia mengambil wuduk, kemudian syak atau zon pada berhadas, dihukumkan dengan kekal wuduknya. Ni best juga bahas ni Pak ni. Dan apabila yakin ia berhadas, kemudian syak atau zon ia pada mengambil wuduk, dihukumkan dengan kekal hadasnya. Macam mana ni? Al-yaqinu la yudhalu bisyak. Kaedah fiqh. Was-was tak batal wuduk. Syak batal wuduk tak? Was-was memang was-was teruk sungguh lah. 10-90 kot. 10, was-was tu 10-90. Syak 50-50. 50-50 batal wuduk tak? Batal tak? Batal tak? Kuat kata batal, kuat juga kata tak batal. 50-50. Batal ke tak? Tak batal. Was-was lagi lah tak batal. Okey. Zon. 70 kata batal, 30 kata tak batal. Tak batal juga. Tu best tu fiqh. Fiqh dia kena yakin untuk batal. Okey? Yakin batal baru batal. Yakin batal wuduk baru batal. Tapi kalau terasa macam ada sesuatu tapi tak yakin, macam ada sesuatu yang tak yakin, tetap tak batal juga wuduk tu. Kaedah usul fiqh, al-aslu baqa'a ma kana ala ma kana. Semua tu kembali kepada asal sesuatu perkara, mengikut hukum yang sebelumnya. Contohnya, duduk dalam majlis ilmu, maghrib sampai isyak, adakah kita jaga kentut kita? Jaga wuduk, ada? Maksudnya, tengah kuliah ni, aku ada wuduk ni. Jaga. Mana ada kan? Terus blur, maksudnya tak ingat. Tahu-tahu je nak semayang. Ada ke tak ada? Ada. Habis kita tak jaga pun wuduk. Faham tak jaga wuduk tu? Tak sentiasa memerhatikan kentut atau tidak tu jaga tu. Tak jaga pun. Biar je. Macam tu aje. Hukum kembali kepada asal. Asal ada wuduk tak? Ada. Ada wuduk? Ada. Contoh, kita tak berjaga sungguh. Kita wuduk solat duha. Maknanya ada wuduk lah. Ketika, betul kesambung kerja. Kerja pergi jumpa customer tu, jumpa situ, jumpa sini, jumpa macam-macam. Jumpa customer orang perempuan, cakap dengan orang perempuan. Tapi tak salam lah, kan? Cakap dengan perempuan semua. Masuk Zuhur, pukul 1.30. Ada wuduk tak? Ada. Tapi lama sangat tu. Sembahyang duha pukul 8. 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam. Ada. Nak batal kena kentut. Maksudnya kena confirm, yakin baru batal. Tetap ada juga. Dia kembali kepada hukum asal. Kalau contohnya lepas mandi, kemudian dia pergi masjid.
Was-was ada wuduk ke tak ada wuduk? Tak ada. Yang tu tak ada. Dia mandi. Lepas mandi, dia terus pergi surau, pergi masjid. Kemudian masa kat masjid, aku ada wuduk ke tak? Tak ada. Sebab dia ingat tadi dia mandi kan. Dia mandi, dia pegang maluan kencing apa semua. Wuduk dia tak ingat. Jadi tak ada. Asalnya tak ada kan? Asalnya tak ada. Itu asal tak ada. Apa lagi ya? Nak bagi contoh sikit ni. Makan sahur, tiba-tiba was-was. Tengok lain macam je ni, dah tengah makan ni. Buka-buka tingkap, tengok-tengok dah terang. Dah terang. Macam mana tu? Cuba tengok sekali macam mana. Dia makan sahur, dia rasa pelik dah makan dah ni. Minum air rasa pelik dia bukan sengaja. Dia pun buka tingkap, tengok-tengok ada cerah, hampir cerah, bunyi azan dan sebagainya lah. Dengan poin dia kat sini, dia makan tu dalam keadaan dah masuk subuh lah tu. Soalannya, sah tak puasa? Tak sah. Kenapa pula? Sebab dia makan ketika dalam keadaan selepas subuh. Habis tu kan tak sengaja. Tak sengaja tu dari segi dosa ataupun tak berdosa. Berdosa tak? Tak. Kat situ. Boleh makan tak? Dia dah tak sah dah puasa dia. Tak sah puasa, berdosa ke tak? Tak. Boleh makan? Haram. Haram makan, tak boleh makan. Jangan makan buat nasi goreng tengah hari tu. Jangan. Haram makan. Itu kita bahas bab puasa nanti, bila-bila. Sebab orang faham, bila batal puasa je boleh makan. Tak ada. Haram makan. Ketika dia membatalkan puasa, saya nak makan dah, dia telan. Batal puasa. Haram minum. Tak boleh minum. Tapi minum, buat dosa. Macam tu juga, terlupa niat. Alamak lupa niat. Tak sah puasa. Haram makan. Tak boleh makan. Haram. Macam tu juga dalam keadaan tak sengaja. Makan waktu tu dah subuh. Tak sah puasa. Bila dia sedar tu tak sah puasa. Tapi tak berdosa. Haram makan. Makan cerita lain. Dia kena tunggu buka puasa. Okey, apa lagi ya? Dia bersetubuh. Dia bersetubuh. Siang Ramadan. Setelah terbit fajar. Okey. Sah tak puasa? Tak sah. Baru kena. Berdosa tak? Tak berdosa. Kena kifarah dia. Kena tak? Tak kena. Yang ni tak kena. Cantik dobek ni. Tak kena. Sebab tak sengaja tadi. Tak kena. Tapi tak berdosa. Puasa batal. Puasa tak sah. Buka puasa. Dia kawan dia pasang ringtone azan bulan Ramadan. Dia dah standby dah macam ni. Tengok ada lagi 2 minit standby. Bunyi azan lagi seminit, lama cepat seminit. Allahu Akbar, dia puak ngok telan. Allah, rupa-rupanya lagi seminit. Okey, batal tak puasa? Batal. Berdosa tak? Tak. Dekat dosa dengan pahala tu. Beza dengan dia puasa tapi dia lupa dia puasa. Dia buka peti ais dia makan. Yang itu tak batal. Faham tak? Yang nampak tak perbezaan di antara yang tadi dia standby nak buka puasa. Nak buka puasa. Okey? Nak buka. Tersilap time. Tak sengaja, tak berdosa. Makan, sengaja makan sebab nak buka puasa. Batal lah puasa. Sebab apa batal? Sebab lagi 1 minit. Tersalah, tak berdosa. Sengaja, berdosa. Tu je. Sekarang ni, dia buka, hari pertama, buka ambil gok. Aku puasa. Dia nak buka puasa ke? Tak, tu beza dia tak batal tu. Yang kata rezeki kan. Minum, makan nasi, minum air semua. Aku puasa. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Tak batal sebab di mana dia nak buka puasa? Dia terlupa. Yang tadi, dia memang nak buka puasa. Sengaja nak buka. Cuma salah timing je salah. Kat situ kena betulkan sikit tu. Dah habis dah. Dah habis dah. Allah. Habis dah. Tak perasan. Habislah kita dalam stesen dah masuk dah. Comel-comel ni. Pada menyata barang yang mewajibkan istinja, basuh berak, basuh kencing. Basuh berak, basuh kencing macam dah lalu kat sini. Idaman penuntut bab apa? Di sini rasanya bab ni rasa macam baru je lepas cerita pasal basuh berak orang ni. Nak kena baca basuh berak lagi. Kita akan masuk bab istinja lah kot. Tapi sebab awal lagi sikit lagi kan. Tapi bukan masuk lagi, kita tak masuk lah.
Tapi kita nak bincang berkaitan dengan apa nama ni, istinja ni. Sikit je lagi, rugi masa. Dalam masalah istinja ni iklan lah, iklan. Dalam masalah istinja ni, istinja ni basuh berak, basuh kencing, itu bahasa Melayu. Kadang-kadang sebut istinja tapi tak faham pun istinja tu apa. Jadi istinja ni basuh berak, basuh kencing. Jadi bila berak, kencing, maksud dia keluar ikut 2 tempat je. Mungkin boleh kata kita 3 tempat, boleh kata 4 tempat, bergantung kepada jenis orang tu kan. Dah sebut sebelum ni kan 4 jalan. Ya, secara umumnya 2 lah, kubul dan dubur. Keluar daripada kubul dan dubur, wajiblah istinja. Kalau perempuan 3 lah, tempat keluar haid, tempat keluar kencing, tempat keluar najis. Tempat keluar najis, apa, dubur lah kita panggil, 3. Orang lelaki 2. Khunsa ada 4. Dia ada alat lelaki, ada perempuan, dia ada 2-2. Jadi 2-2 boleh keluar air kencing ke, boleh keluar apa ni, dan keluar haid juga. Jadi 4 jalan lah. Keluar daripada tu, maka kenalah istinja, kenalah basuh. Yang mana kita ni, agama Islam ni agama yang sempurna. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Cara nak pakai kasut pun Nabi ajar. Cara nak basuh berak, basuh kencing pun Nabi ajar. Lebih-lebih lagi, cara nak memerintah negara, takkan Nabi tak ajar. Nak memerintah negara pun Nabi ajar. Takkan Nabi tak ajar. Itu politik, Nabi tak ajar. Nabi hanya ajar semayang, basuh berak, semayang, zakat, macam tu je. Basuh berak pun Nabi ajar. Takkan cara nak memerintah negara Nabi tak ajar. Nabi pun ajar. Kadang kita ingat bab-bab tu je. Ajar. Nabi ajar. Sekecil-kecil perkara, Nabi kata nak pakai selipar kiri dulu, kanan dulu pun Nabi ajar. Kiri ke kanan dulu pun Nabi ajar. Sekecil-kecil perkara. Tak ada agama yang macam agama Islam yang Nabi dia ataupun apa dia panggil, messenger dia tu, agama lain yang ajar sekecil-kecil sampai basuh berak pun ajar, tak ada. Hanya agama Islam je. Jadi tak ada satu apa pun tinggal. Jadi termasuklah istinja ni. Saya nak masuk bulan depan, nak terus masuk istinja terus je. Ni nak mukadimah sikit lah dulu. Jadi istinja ni maksudnya basuh, istinja dengan air, iaitu basuh berak, basuh kencing dengan air ni, memang dah ada daripada syariat Nabi Adam lagi. Nabi Adam, dia macam ni tau. Dia Nabi dan Rasul, betul kita faham Nabi adalah seorang lelaki yang diutus oleh Allah, diberi wahyu untuk dirinya. Rasul untuk dirinya dan dia wajib untuk menyampaikan kan. Sebenarnya kalau kita tengok pendapat yang lebih kuat bukan macam tu. Pendapat yang lebih kuat adalah Nabi dan Rasul sama-sama wajib menyampaikan. Sama-sama wajib menyampaikan. Nabi juga wajib menyampaikan, yang kata ada 1, 2, 4. 000, 124,000. Rasul ada 313, 314. Ramai tu. Yang wajib kita tahu fardu ain 25. Maksud wajib tahu, bila sebut nama boleh tahu Nabi. Zulkifli, jiran aku, berdosa, senang cerita. Zulkifli Nabi ke tak? Tak tahu lah, tapi jiran aku confirm nama Zulkifli, berdosa dia. Dia kena Zulkifli, Nabi, Rasul. Dia kena tahu macam tu. Dia kena tahu. Sebut nama. Isa, Nabi, Rasul. Kena tahu. Walaupun tak hafal. Dia ni sebut, dia tahu. Tu wajib fardu ain. Jadi Rasul ni dengan Nabi sama-sama wajib menyampaikan dekat umat dia. Bezanya Rasul dia buat turun syariat baru. Nabi menyampaikan, Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan, akidah satu je. Akidah satu. Islam tu lah. Jangan mensyirikkan Allah, mengesakan Allah. Yang tu lah, mana-mana Nabi Adam, Nabi apa sekalipun. Tapi syariat berubah. Jadi berubahnya syariat ni bukan setiap kali diutus Nabi berubah, tak. Berubahnya syariat apabila diutuskan Rasul. Ketika Nabi Nuh, ketika Nabi Adam, syariat dia adalah boleh kahwin adik-beradik. Kerana tak ada orang lain. Nak kahwinkan siapa? Jadi boleh kahwin adik-beradik. Bila boleh kahwin adik-beradik, ada syarat lagi. Syariat waktu tu. Nabi Adam punya syariat, iaitu hendaklah kahwin dengan, bukan dalam satu kandungan. Anak Nabi Adam ada 41. Setiap kali kelahiran Siti Hawa, nenda kita, 2 orang lahir, kembar laki perempuan. 2. Yang terakhir Nabi Syith kan. Syith nak sebut susah. Yang ke-41 tu dia seorang je. Yang lain semua 2. Jadi syariat waktu tu nak kahwin mesti kahwin pada kandungan yang berbeza. Yang Habil tak puas hati, Qabil tak puas hati itulah.
dia punya satu perut dengan dia tu Iklimah nama. Cantik, comel. Dia nak kahwin, tak boleh syariat waktu tu. Nak kahwin, kena kahwin dengan silang, dengan yang lain, kelahiran yang lain. Dia tak puati. Akhir sekali berlakulah pembunuhan pertama setelah tu lah, setelah dia tak terima dia punya persembahan tu. Jadi syariat waktu tu boleh kahwin adik-beradik. Ketika Nabi Nuh tak boleh kahwin dah. Ketika Nabi Musa pula lain lagi, syariat tu berubah-ubah. Tapi Nabi diutuskan, bila Nabi di antara Rasul dengan Rasul, Nabi yang diutuskan tu semua menyampaikan syariat yang sebelum, Rasul sebelum. Sehinggalah turun Rasul yang lain, turun Rasul yang baru, syariat baru. Bergantung kepada keadaan. Waktu tu orang makin kuat, makin besar, makin kecil, dia bergantunglah. Dulu syariat Nabi Musa, kalau kena najis dekat baju, kena gunting, tak boleh basuh. Tak boleh. Syariat kita boleh basuh. Dia berbeza dari syariat. Tapi dari segi akidah, dari tauhid sama satu tu je. Mentauhidkan Allah satu je. Tu. Jadi, ketika syariat yang terdahulu, Nabi Adam lagi ada istinja dengan air, ada. Istinja dengan air. Cuma khususiah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh istinja dengan batu. Istilahnya istijmar. Ataupun tak basuh berak pakai air. Yang kita kalau kami dulu duk panggil tokpek berak tak basuh. Berak tak basuh ni tokpek. Sedap kita kata. Sedangkan ianya sunnah Nabi. Dengan maksud kalau ada air sekalipun boleh juga kalau nak pakai tisu, nak pakai batu. Biasa bagi contoh, air depan dia laut. Kat belakang dia sungai. Kat kiri dia tasik. Kat kanan dia air terjun. Dekat bawah ada matahari tengah keluar, peluk-peluk, dan sedang hujan. Dia buang air besar. Kemudian dia tak nak pakai air. Tetap boleh juga. Dan lepas dia buang dengan tisu semua dengan cara-cara, dengan syarat-syaratnya, kemudian dia semayang terus, ambil wuduk semayang tanpa basuh. Sah. Jadi khususiah tu, kita akan belajar lah Pak tu nanti. Khususiah tu hanya ada kita je. Sehingga kan ulama' mengatakan setiap orang yang untuk menjadi ahli sunnah, dia panggil, bukan ahli sunnah, mereka yang mengamalkan sunnah, dia mesti sekurang-kurang buat sekali kan. Mesti buat sekali. Dia nak kata, kita jumpa Nabi kita, ya Nabi, aku ni ikut sunnahmu. Aku pakai serban. Padahal pakai sekali. Boleh kita dakwa. Kita pakai sekali, kita boleh dakwa. Aku pengikut sunnahmu. Tolong bagi aku air Telaga Kausar nak minum. Aku pengamal sunnah. Aku pakai serban. Padahal seumur hidup sekali je. Boleh dakwa dah. Dia pernah pakai jubah sekali, dia boleh dakwa. Apa saja, dia pernah pakai sugi sekali, dia boleh dakwa. Aku adalah pengikut sunnah walaupun sekali. Jadi, apa sahaja yang Nabi buat, kalau boleh kita buat sekurang-kurang sekali untuk kita claim nanti kita pengamal sunnah. Antaranya adalah istijmar. Ambil tisu, ambil batu, lepas buang air besar, cok macam tu, ambil uduk, semayang. Tapi kena belajar syarat-syarat dulu. Jangan terlebih, jangan keluar daripada tempat-tempat dia lah. Kalau habis dah sampai ke peha-peha tu tak boleh dah. Adalah syarat-syaratnya. Okey. Mesti buat sekali. Pernah buat? Kena buat. Okey, kenapa sebut? Pertama dia syariat. Bila syariat Nabi yang bawa, bukan reka. Satu. Yang kedua, bila kita buat, kita akan rasa tau. Macam apa tau? Tak nak buat tu rasa macam tak suci kan? Sebab tu tak nak buat rasa macam belengah. Tak selesa. Tak suci. Macam-macam duk rasa. Tak apa? Tak bersih. Sedangkan Nabi suruh sahabat cari 3 biji batu untuk dia istinja. Lepas buang, istinja kali pertama, kali kedua tengok alamak tai unta. Dia buang haza riksun. Ini najis, cari batu lain. Pakai batu, Nabi tu ambil wuduk dan sembahyang. Nabi buat Nabi sebersih-bersih orang. Tiba-tiba kita pula kata kan, itu tu tak cantik tu. Dari segi ni, kata sayang Nabi sangat. Ya Hanana sangat. Kenalah. Kena ada contoh. Kena buat sekali. Sehingga ulama kata afdal menggunakan tisu ke batu kemudian air paling afdal. Penduduk Quba dipuji dalam Quran. Dalam Quran dipuji penduduk Quba yang dia sebelum dia basuh pakai air, dia pakai benda lain dulu, pakai batu dulu. Maka dia dipuji. Itu adalah paling afdal. Yang kedua afdal, lepas buang air ni, guna air je.
Tak guna apa-apa. Tu nombor 2. Nombor 3, barulah guna selain daripada air. Benda-benda yang kesat. Itu dia turutan. Ketika perasaan tak suci, tak tu, tak ni, belengah, pening kepala, macam-macam duk rasa, afdal naik nombor 1. Afdal tak pakai air naik nombor 1. Pakai sehari, esok try lagi, lusa, lama-lama tak ada dah feeling tu, barulah afdal kembali balik pakai air balik. Nak ajar kita hidup berlandaskan syariat, bukan nafsu. Tu nafsu lah tu. Kita lah rasa tak selesa. Sedangkan boleh kita rasa tak selesa, tu nafsu lah. Air jatuh lalat dalam air. Nabi kata selam, air tu boleh minum. Selam buanglah, selam bukan selam, buang lalat, air tu boleh minum. Kita rasa geli kan? Kita sepatutnya, kata ulama, untuk buang perasaan. Bila kita kata geli, kita seolah-olah kata Nabi mengutuk. Tak kata, tapi apa nama panggil? Kita dapat faham lah di sebaliknya. Nabi mengutuk, Nabi orang paling pembersih. Jadi macam mana? Ambil. Sehingga tak ada rasa. Waktu tu boleh buang kalau tak nak pakai. Nak buang rasa. Jika dapat buang rasa tanpa minum, okey je. Nak buang boleh ke? Sendiri fikirlah. Nabi ketika korban, dia hanya makan hati, setapak tangan. Yang lain semua dia bagi. Kita biasa buat korban, kalau kat sini berapa? 1/3. 1/3 juga. Mana-mana pun 1/3 lah. Okey juga. Itu Nabi suruh Ibnu Abbas buat. Bagi 1/3, satu orang miskin, satu orang biasa, orang kaya lah orang biasa, satu dia buat balik makan. 1/3. Itu martabat kedua. Martabat pertama korban yang Nabi buat, Nabi sembelih 100 ekor binatang korban. 63 Nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Sekali korban 100. Tapi 63 yang lain disuruh Sayyidina Ali untuk sembelih. Kenapa 63? Mewakili umurnya 63. 63. Okey. Kemudian semua dia bagi fakir miskin. Dia cuma ambil hati setapak tangan, kemudian dia balik masak makan. Okey. Itu paling afdal. Kita hati kalau makan, ya Allah, naik darah tinggi lah, naik apalah. Hati tak minat, rasa bau darah lah. Ada orang makan hati ulang jantung, bukan yang itu. Makan hati sungguh, dia rasa macam apa? Bau naik, bau darah. Rasa macam Dracula je. Macam makan darah je. Sekarang ni Nabi makan tau. Makan. Ambil. Dia pun makan, tutup, tolak, minum air, kau buatlah macam mana pun. Sunnah. Akhir sekali dah hilang perasaan tu, tak apalah, tak nak. Ambil lah, gantilah dengan daging sebesar tapak tangan. Itu paling afdal kalau korban, bukan kita. Mana aku punya? Biasa duduk macam ni. Dah relax dah. Bila tu aja kita makan hati. Sungguh kita tengok Tengok. Saya apa sal saya punya sikit. Nampak. Korban apa benda? Korban ni qoroba. Korban ni maksud apa? Rakan karib. Maksud apa? Rakat qoroba. Qoroba tu karib lah. Rakan yang rapat. Jadi korban taqarrub ila Allah. Nak menghampirkan diri dengan Allah. Tapi nak menterdarah je nampak tu kan. Nak hampir macam ni. Semua bagi. Tak nak makan langsung. Tapi tak boleh. Nabi makan sikit. Ambillah sikit. Sebesar tapak tangan. Lepas tu terasa tak cukup, rumah aku ni banyak ni orang ni. Pergi singgah, pergi beli. Bawa balik rumah. Tapi yang itu korban aku. Ini makan. Bukannya kita sibuk. Okey. Hari pertama sop. Raya kedua sate. Nah, nampak awal-awal lagi nak makan. Taqarrub apa benda? Taqarrub apa? Nak makan je. Tunggulah orang yang bagi. Itulah sikit mukadimah tu untuk bulan depan tu. Dan boleh je. Kadang-kadang kita tengok di RNR. Dia ada mangkuk kencing tu yang berdiri. Masih lagi boleh nak pakai kat situ sebenarnya. Habis nak basuh macam mana? Mana ada. Buka zip balik. Macam tu je. Boleh cari tisu. Ambil tisu. Boleh pakai. Kalau nak pakai situ. Tapi segan kot orang kot kan. Tak berajing duduk buat kerja-kerja terkutuk. tapi dia tutup juga tepi tu. Kat dalam lah. Cuma boleh lagi kalau nak tu. Tutup elok-elok aurat apa semua. Kemudian pakai tisu. Bukannya dia celet dekat tepi-tepi tu tak boleh. Dia kena kasar. Lainlah dinding tu kasar. Boleh lah. Tapi tanggung sendiri lah kalau mengelupas. Kalau kita tengok fenomena yang berlaku tu, kita tengok ramai. Yang kencing berdiri tu, yang bukan kencing berdiri, kencing yang dekat dinding tu, semua orang Melayu. Semua orang Melayu.
Allah, macam mana? Okey. Kita akan sambung berkaitan dengan istinja. Kita masuk terus tanpa mukadimah dah, iaitu turutannya iaitu istinja tu, cara untuk basuh berak dan basuh kencing dengan mengikut hukum syarak. Jika rasa pelik apa nak belajar basuh berak basuh kencing, hukum syarak dia adalah bila kita buat dapat pahala. Bila pahala dia maksudnya Nabi ajar. Bila Nabi ajar, kenalah belajar. Kau tak faham macam ni. Selama ni basuh je ni. Mana tahu? Siapa ajar? Dari segi hukum syarak, bukan dari segi ajar nak basuh. Mak lah ajar, ayah lah ajar masa kecil. Tapi dari segi hukum syarak, dia ada. Cara basuh dia macam mana? Apa tanda suci? Ambil cermin tengok. Bila basuh berak. Apa tanda suci? Kesat bagi orang lelaki, orang perempuan? Licin. Benda tu semua ada dalam kitab. Mana ada orang ajar macam tu. Maksudnya ada ajar belajar masa nak buang air. Umur berapa tadi? Umur kencing elok je, lepas tu masa basuh berak elok-elok, masa basuh tu pastikan kesat apa. Mana ada orang ajar. Tapi selama ni buat macam mana? Mana tahu. Lelaki dia kesat, perempuan dia licin. Licin mana tandanya dah suci. Dan kadarnya zon memadai, tak perlu yakin. Kalau yakin memang kena kelebek kat situ, tengok saya cek satu-satu. Cukup sekadar zon. Kita akan masuklah bab tu. Dan istinja ni hukumnya wajib ke sunat? Wajib tak? Istinja. Basuh berak wajib ke sunat? Wajib. Wajib segera ke? Wajib tak segera? Tak segera pun boleh. Segera ke? Maksudnya boleh tak nak basuh setelah 5 jam? Hukum syarak banyak bincang. 5 jam orang nak basuh. Kalaulah wajib segera, berdosa basuh lagi 5 jam. Jika tak wajib, boleh je basuh. Cuma masuk waktu semayang tu cerita lain pula. Tak semayang tu cerita lain, bukan cerita semayang.